Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Isnin. Apa khabar anda semua hari ini? Okey, Solehah doakan agar semua rakan serta follower FB Solehah sentiasa dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa ceria dan bahagia bersama keluarga tersayang, insya-Allah. Okey, boleh tolong share Solehah punya link FB Live pada hari ini supaya lebih ramai yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey, tajuk sharing FB Live Solehah pada hari ini, sharing ke 168 adalah redha Allah. Tahukah kalian maksud redha Allah itu apa sebenarnya? Okey, sebelum tu kita mulakan sharing ilmu pada hari ini dengan selawat dan juga doa, insya-Allah, kerana di dalam selawat banyak sangat keberkatannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Okey. Sempena kita sekarang dilanda dengan virus COVID-19, apa kata kita duduk di rumah, banyak buat aktiviti berfaedah, banyak buat perkara-perkara yang mengundang kasih sayang Allah, insya-Allah banyak sangat benda kita boleh buat sebenarnya. Walaupun kita kena kuarantin time, duduk di rumah, masih banyak perkara yang kita terlepas pandang untuk kita buat bersama-sama dengan keluarga tersayang kita, insya-Allah. Okey? Sebelum tu, Solehah perkenalkan diri Solehah terlebih dahulu kepada new follower dan kepada new friend list FB Solehah Mat Taha. Alhamdulillah, nama seperti yang tertera, Solehah Mat Taha merupakan great leader bagi kawasan Keluang Johor. Alhamdulillah, Solehah telah masuk tahun kelima berdakwah dengan dakwah FTR ni. Dan Solehah merupakan bekas graduan daripada Universiti Sains Islam Malaysia, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, pengkhususan dalam kos fiqh dan fatwa. Okey, salam ukhuwah, salam silaturahim, salam penuh kasih sayang kepada rakan-rakan yang baru mengenali FB Solehah Mat Taha. Okey, tanpa kita membuang masa, Solehah nak buat perkongsian ilmu pada hari ini yang bertajuk redha Allah. Apa yang dimaksudkan dengan redha? Anda pernah dengar perkataan redha? Okey, untuk makluman anda semua dan pengetahuan kita semua, redha Allah itu bermaksud cinta Allah. Adakah selama ini kita hidup di muka bumi ini, adakah kita tanamkan rasa cinta dan kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Apa kata sama-sama kita mengatakan bahawa kita cinta Allah, selari dengan apa yang kita perkatakan di bibir, selari dengan hati kita dan tindakan kita serta perbuatan kita. Okey, waalaikumsalam Umi Mai. Solehah buat sharing hari ni berkenaan dengan redha Allah. Macam mana kita nak menyambut redha Allah ini? Macam mana kita nak laksanakan cinta kita kepada Allah ini? Adakah sekadar kita hanya mengucapkannya hanya di bibir, tak dibuktikan dengan perbuatan? Okey, mari sama-sama kita cek macam mana kita nak zahirkan cinta kita kepada Allah adalah dengan kita melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apa yang dimaksudkan dengan amar ma'ruf adalah amar bermaksud suruhan.
Amar ma'ruf, apa sahaja suruhan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah suruh kita manusia dan hamba-hambanya buat di muka bumi ini, hendaklah kita lakukan dengan seikhlas hati kita. Hendaklah kita lakukan dengan niat kerana Allah Ta'ala. Amar ma'ruf, buat apa yang Allah suruh. Contohnya, Allah suruh kita sembahyang. Contohnya, Allah suruh kita puasa. Allah suruh kita bayar zakat. Allah suruh kita berbuat baik dengan ibu bapa. Inilah perkara yang kita kena tanamkan dalam kehidupan kita untuk meraih cinta Allah. Cinta Allah, ya wadud, insya-Allah. Dan apa benda yang kita kena tinggalkan? Iaitu nahi mungkar. Nahi mungkar tu maksudnya meninggalkan dan menjauhi segala perkara yang Allah larang. Contohnya, jangan berbuat maksiat, jangan mengundang kemurkaan Allah, jangan melawan hukum Allah. InsyaAllah. Contohnya kalau kita jaga, kita tak berzina, kita jaga hubungan kita dengan Allah, kita tak melakukan maksiat, kita tak mencuri, tak membunuh, tak merompak, insyaAllah. Segala perkara yang Allah larang, kalau kita ikut, insyaAllah itulah yang menjadikan kita, menunjukkan kita ni buktinya kita cinta dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi penyakit manusia pada hari ini, dia cuma mengatakan dia cinta Allah, tapi dia tak membuktikan dengan perbuatan dia, dia tak membuktikan dengan hati dia, dia tak membuktikan dengan segala perbuatan dia bahawa dia cintakan Allah. Inilah yang melanda umat kita akhir zaman sekarang ni yang amat menyedihkan. Mengaku cinta Rasul tapi tidak mahu berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengaku cinta Allah tapi tak nak berzikir, tak nak beristighfar, tak nak mendekatkan diri dengan Allah, tak nak mendirikan solat 5 waktu, tak nak pergi ke masjid, tak nak solat berjemaah. Inilah manusia akhir zaman ini, penuh dengan tipu daya, sentiasa menipu diri sendiri, mengaku cinta Allah, mengaku cinta Rasulullah, namun tak dibuktikan dengan perbuatan dan hati serta selari dengan apa yang kita cakapkan. Tahukah kita sebenarnya apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan? Kalau kita tak lakukan, kita berdusta. Inilah antara salah satu ciri-ciri orang munafik. Berkata bila berdusta, berjanji dan memungkirinya. Inilah ciri-ciri orang munafik dalam kita tak sedar sebenarnya. Okey? Oleh itu, marilah kita sama-sama hari ini kita memohon keampunan Allah, maghfirah Allah, pintu taubat Allah masih terbuka untuk kita sentiasa menyedari dan menginsafi segala kesalahan kita pada waktu ini. Masih belum terlambat untuk kita bertaubat, untuk kita mengubah segala kesalahan kita selama ini. Dari segi menutup auratnya, kita perbaiki slow, insya-Allah, step by step. Kita mula melabuhkan tudung, menutup apa yang patut. Mula menutup pergelangan tangan tak terdedah aurat kita. Mula memakai stokin kaki tak menunjukkan aurat kita kepada bukan berhak. So, semua benda ni lah yang kita kena belajar dan improve setiap hari. Ramai orang ada ilmu tapi miskin dengan ilmu agama. Inilah kita umat Nabi Muhammad pada zaman ini. Susah nak ditegur, tak boleh nak terima kenyataan, susah nak perbaiki diri kerana dirinya telah bersarang dengan penyakit hati, sombong dengan ilmu, sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh nak ditegur langsung. Semoga kita semua terpelihara daripada segala penyakit-penyakit hati yang sebenarnya akan membinasakan diri kita slow. So, berhati-hati kita. Selalulah raih kasih sayang Allah. Selalulah rebut cinta Allah, insya-Allah. Semoga Allah redha dan semoga Allah kasihkan kita. Allah titipkan kasih sayang yang berpanjangan kepada kita, insya-Allah. So, di musim kita duduk kuarantin di rumah ni, ramai yang tanya Solehah. Solehah, macam mana? Apa aktiviti yang sesuai yang kita kena buat masa quarantine time ni? Takkan sekadar kita nak tidur, makan, itu saja.
Lepas tu Soleh kata, ya Allah, banyak sangat aktiviti berfaedah yang kita boleh buat dekat rumah ni. Kenapa kita banyak membuang masa, banyak melakukan perkara yang pelik-pelik? Lebih-lebih lagi kepada mereka yang jarang dapat cuti panjang dekat rumah. So, bila dia kena dicutikan, baru hari ni masuk hari ke-5. So, mereka bila dicutikan duduk lama-lama dekat rumah, perasaan boring dan bosan mula bersarang. Dia tak tahu nak buat apa duduk kat rumah. So, apa benda aktiviti yang sesuai? Ramai yang tanya Soleha. Apa benda aktiviti yang sesuai kita lakukan dekat rumah bila kita dikuarantin dalam kawalan pergerakan ni? Apa yang kita boleh buat? Okey, Soleha senaraikan 10 perkara berfaedah yang kita boleh buat dekat rumah sama-sama dengan family tersayang kita, family syurga kita, insya-Allah. Yang pertama, kita boleh amalkan solat 5 waktu berjemaah. Sebelum ni jarang kan kita buat, jarang ada masa untuk kita berjemaah bersama keluarga kita. Yang ayahnya kerja, yang maknya kerja, anaknya sekolah. So, memang tak ada peluang langsung nak buat solat berjemaah. Dan ada kalanya macam Soleha, suami Soleha seorang imam dan dimestikan untuk bekerja dan bertugas di masjid. So, setiap hari Soleha memang berjemaah dengan anak sulung sahaja. So, bila ada quarantine time ni, barulah Soleha berpeluang untuk solat berjemaah dengan suami. Selepas bertahun-tahun, 9 tahun berkahwin dengan suami yang merupakan seorang imam tahfiz. So, inilah masanya Allah bagi kesempatan untuk kami solat berjemaah bersama-sama di rumah kami. Nampak tak? Nampak tak? Solat berjemaah kita boleh buat. Yang kedua kita boleh buat puasa sunat. Mana-mana lagi yang belum ganti kodok puasa, apa kata anda waktu inilah duduk di rumah, tak ada alasan, tak ada sebab untuk kita tak mengganti puasa kita. Macam Soleha dah lama dah habis ganti puasa. Dan sekarang ni Soleha buat puasa sunat bersama dengan anak sulung. Pagi tadi Soleha sahur dengan dia. Nak bagi dia semangat sebelum menjelang Ramadan. InsyaAllah kita puasa solat sunat Rejab, Isnin dan Khamis. InsyaAllah. So, kita nak latih anak-anak kita duduk di rumah sambil buat puasa sunat. Sambil kawal pergerakan dia, kawal perbuatan dia, kawal segala apa yang perlu dikawal. InsyaAllah dengan puasa sunat ni lah dapat mendidik jiwa-jiwa kita supaya sabar dan redha dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita merungut, jangan kita mengeluh. Kalau kita merungut dan mengeluh, sebenarnya ada orang lebih susah daripada kita sebenarnya. So, banyak-banyakkan puasa sunat, insya-Allah Isnin dan Khamis. Di masa yang berbaki dalam sebulan lagi sebelum Ramadan, apa kata kita ambil masa berpuasa setiap minggu Isnin dan Khamis. Soleha dah mulakan dah hari ni. Soleha ajak anak sulung. Alhamdulillah. Inilah win Soleha hari ni. And then yang ketiga, apa aktiviti lain yang kita boleh buat dekat rumah adalah dengan bertadarus Al-Quran, dengan Quran time, dengan mengaji Al-Quran. Cabar diri untuk khatam Al-Quran di masa waktu kawalan pergerakan ni, 14 hari kerajaan bagi cuti, dicutikan. So, kita ambil masa dan peluang untuk cabar diri khatam Al-Quran. Soleha buat challenge ni bersama suami. Dah tentulah dia laju sebab dia memang penghafal Al-Quran. Tapi tak apa, Soleha tak berputus asa. Hari ni nak masuk ke juzuk ke-9. Alhamdulillah. So, kita cabar diri dalam beribadah. Berlumba-lumba dalam beribadah. Inilah yang akan mengundang redha Allah. Inilah yang akan meraih kasih sayang Allah, cinta Allah. Inilah menunjukkan tanda kita cinta kepada Allah. Kita buktikan dengan perbuatan kita. Kita nak rebut amal ibadah banyak-banyak, pahala banyak-banyak. Di masa inilah Allah bagi kelapangan masa 24 jam. Ramai yang tak tahu nak buat apa. Soalnya pelik sangat. Pelik sangat mereka yang tak tahu nak buat apa. Sampai boring yang teramat sangat, bosan teramat sangat duduk di rumah. Mengeluh itu ini. Tahukah kalian semakin banyak kita mengeluh, semakin menjadikan kita seorang yang kufur nikmat, tak bersyukur dengan segala rezeki dan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita ada perasaan macam tu. Penuhi hari-hari kita dengan aktiviti yang berfaedah.
Contohnya yang ketiga tadi, mengaji dan tadabbur Al-Quran. Yang keempat, bolehlah kita menghidupkan taklim di rumah. Satu hari selepas solat fardu, bacakan satu tajuk dalam kitab Fadilat Amal. Yang banyak tajuk-tajuk besar, ada fadilat zikir, fadilat solat, fadilat puasa, fadilat kalimah thayyibah. So banyak sangat perkongsian yang kita nak buat dengan family kita. Sambil tu kita nak betulkan dan nak hidupkan sunnah Rasulullah dalam family kita. Kita nak lahirkan sebuah keluarga yang mawaddah, sakinah, warahmah. Jangan kita sia-siakan peluang yang Allah beri ni. Banyakkan buat taklim kat rumah, banyakkan buat usrah dalam keluarga kita. InsyaAllah Allah akan merahmati, Allah akan menerangi sebuah keluarga kita dengan sangat barakah, insya-Allah. Tu yang keempat. Yang kelima, apa lagi aktiviti yang kita boleh buat bila duduk di rumah? Kita lakukan rutin harian kita. Kalau kita seorang suri rumah, apa kata kita niatkan segala rutin harian kita, kerja suri rumah kita niatkan sebagai ibadah. Jangan lupa, jangan biarkan hari-hari kita berlalu 24 jam tanpa apa-apa pahala yang kita rebut daripada ibadah dan kerja rumah yang kita lakukan niat kerana Allah Ta'ala. Ramai manusia, ramai umat Nabi Muhammad pada masa ini lupa. Dia lupa bahawa setiap kerja yang dilakukan kerana niat Allah Ta'ala, akan Allah ganjarkan pahala yang berpanjangan buat dirinya. Ramai sangat yang terlupa untuk jaga niat lillahi ta'ala dalam setiap perlakuan rutin harian suri rumah kita. So, kumpullah pahala banyak-banyak, jangan mengeluh, lakukannya kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah pahala seorang suri rumah ni sangat besar Allah berikan. Senang sangat kita nak rebut pahala seorang suri rumah ni. Yang penting kita niatkan segala pekerjaan yang kita lakukan setiap hari sebagai ibadah. Maka kita akan dapatlah pahala ibadah tersebut. Senang kan? And then yang keenam, macam mana kita nak buat lakukan aktiviti yang berfaedah. Yang keenam, banyakkan berzikir, banyakkan berselawat, banyakkan beristighfar. Cabar diri untuk buat selawat 1000 sehari dan istighfar 1000 sehari. Zikrullah lagi. Kita boleh tambah dan top up amalan kita. So, kenapa masih ada golongan yang merasa bosan duduk di rumah, tak tahu apa nak buat? Banyakkan berzikir, banyak mengingati Allah, banyak mengingati mati. InsyaAllah jiwa kita tak akan rasa kosong. Jiwa kita akan kembali bahagia. Jiwa kita akan subur dengan makanan rohani yang kaya. Dengan zikrullahnya, dengan selawatnya, dengan istighfarnya. Yang ketujuh, apa benda lagi yang kita boleh buat dekat rumah adalah kita boleh cek. Ni ramai ibu bapa yang lupa. Kita bukan setakat nak cek kerja sekolah anak-anak je. Kita boleh cek bacaan solat anak-anak kita yang duduk di rumah tu. Inilah masanya. Kalau selalunya rutin harian kita sibuk dengan kerja hakiki kita. Kita sibuk dengan kerja bisnes online kita. So, tak ada masa langsunglah nak cek bacaan solat anak-anak kita. Tak ada masalah nak perbetulkan rukun-rukun fi'li kauli anak kita dalam solat. Macam anak kita yang berumur 7 tahun, dekat sekolah dia ada belajar. Tapi cikgu tak dapat fokus 100% pada satu-satu orang murid. So, dekat rumah lah ibu bapa memainkan peranan penting. Cek bacaan dan solat anak-anak di rumah. Cek bacaan mengaji anak-anak, tajwidnya macam mana. So, kita jadilah ibu bapa yang bijak. Jadilah ibu bapa yang memainkan peranan penting dengan selalu cek bacaan solat anak-anak di rumah. Cek pergerakan solat anak-anak kita di rumah. Latih mereka untuk menjadi seorang mukmin yang berjaya, insya-Allah. Cek bacaan solat anak-anak. Bukan sekadar kita cek kerja sekolah mereka. Banyak lagi yang kita kena cek sebenarnya. Lagi-lagi dalam ilmu agama dia, akhlak Islamiah dia, kita lah ibu bapa kena banyak bantu sebenarnya. Yang ke-8, aktiviti berfaedah yang kita boleh buat adalah kita boleh amalkan sedekah. Sedekah ni kita boleh kategorikan dalam banyak bentuk. Antaranya kita boleh buat sedekah subuh, kita boleh buat sedekah gigil,
Kita boleh buat sedekah pada setiap hari Jumaat, ataupun kita boleh bayar zakat pendapatan waktu kita bisnes online ni. Kita banyak-banyakkan sedekah dan zakat, insya-Allah Allah akan menyuburkan, Allah akan mensucikan harta kita, Allah akan melipat kali gandakan harta kita. Sebabnya kalau kita semua tahu dan sedar, dengan bersedekah ni Allah akan menutup 70 pintu bala, Allah akan memberikan kemudahan dan penyelesaian dalam setiap masalah kita. Kalau kita sakit, banyakkan sedekah. Kalau kita dalam kesempitan, banyakkan bersedekah. Kalau kita dalam tak sihat, penyakit, gangguan sihir ke apa, orang kata banyakkan bersedekah. Inilah solusi terbaik. Inilah penawar dan penyelesaian terbaik. Sedekah. Jangan kedekut. Bila kita bersedekah sebenarnya akan mensucikan hati kita, akan lebih mengkayakan jiwa kita, akan menjadikan kita seorang yang kaya jiwa, kaya hati, kaya akhlak, insya-Allah. So banyak-banyakkan bersedekah. Tak kiralah anda, walaupun anda hanya bersedekah RM1 satu hari, itu tak jadi masalah. Yang penting kita niatkan sedekah kita, semoga dapat membantu golongan-golongan yang kesusahan di luar sana, insya-Allah. Allah akan memberi serta membalas segala sedekah kita dekat dunia ni. Apa yang kita beri, itulah pahala daripada sedekah, itulah hak milik kekal kita sampai hari akhirat nanti. Penuhkan tabung serta sedekah amal jariah kita di dunia ini. Inilah masanya kita membantu mereka-mereka yang sangat memerlukan. Bersederhana dalam berbelanja, bersederhana dalam menyediakan menu masakan apa semua. InsyaAllah bersederhana dalam setiap perbelanjaan, untuk kita sama-sama berkongsi rezeki kepada golongan yang kesusahan, yang lebih susah daripada kita. Banyakkan bersyukur, insya-Allah Allah akan tambah lagi rezeki kita. Dan yang kesembilan, apa lagi aktiviti yang kita boleh buat dekat rumah adalah kita boleh buat jangan lupa baca FTR. Kalau duduk rumah boring, bosan, bacalah buku ilmiah, buku bermotivasi, buku agama, buku-buku berbentuk seperti FTR tu anda boleh baca dan hadamkan duduk di rumah. Ada 1-2-1 tajuk dalam FTR. So banyak sangat, sehari kita boleh hadam dalam 10 tajuk. So kenapa anda kata anda masih tak ada masa untuk melakukan segala aktiviti yang berfaedah dan bermanfaat di rumah? Kalau anda bosan, bolehlah baca Al-Quran, baca buku FTR, dengar ceramah agama, insya-Allah. Itu akan menjadikan kita sentiasa kaya jiwa, akan menjadikan kita sentiasa mengingati Allah, akan menyebabkan kita menunjukkan rasa zahir kita, cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan abaikan, jangan pandang remeh, insya-Allah. Benda-benda perkara yang anda pandang remeh inilah sebenarnya yang akan membantu kehidupan kita di hari akhirat nanti. Insya-Allah. So banyak-banyakkan amalan, amar makruf nahi mungkar. Buat apa yang Allah suka, insya-Allah Allah akan beri kita apa yang kita suka. Buat apa yang mengundang kasih sayang Allah, Allah akan berikan apa saja yang kita hajati, insya-Allah. Sama-sama kita berdoa agar bumi Malaysia kita segera bebas daripada virus COVID-19. InsyaAllah, mungkin ada salah satu doa daripada bibir-bibir kita akan Allah angkat hingga ke langit ketujuh dan Allah makbulkan. Selalulah lakukan solat sunat hajat, selalulah lakukan solat sunat taubat untuk mendapatkan penyelesaian dan istikharah petunjuk daripada Allah pada setiap ujian yang melanda. Lapangkan hati kita, turunkan ego kita, jadilah kita manusia yang sentiasa sabar dan redha dengan setiap ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Redha Allah tanda cinta kita kepada Allah. Jangan kita lupa. Okey, sama-sama kita bermuhasabah diri, saling tarbiyah diri dan didik diri kita untuk menjadi lebih baik setiap hari, insya-Allah. So, sama-sama kita berpimpin tangan untuk menggapai kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, soleha sudahi.
perkongsian dan sharing ilmu pada hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga membuka minda dan mata hati kalian untuk terus upgrade ilmu, iman dan amal lillahi ta'ala. Tanpa ilmu, kehidupan kita akan gelap. Dengan ilmulah yang memberikan cahaya kehidupan kepada kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.